Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memberikan saya ruang dan peluang untuk saya berkongsi pandangan, berkongsi pengalaman mengenai situasi politik di negara kita pada hari ini. Sebelum saya mulakan video ini, saya nak meminta sesuatu. Kalau ada di antara kamu yang menonton video ini yang mahu menyertai DAP, jumpalah saya dulu. Sebab sekarang ni kita tengok galak. DAP ni galak dan sakan untuk membuat kempen promosi untuk menyeru orang-orang Melayu, terutama anak-anak muda untuk menyertai DAP. Tetapi sebelum mereka nak sertai DAP, saya nak minta anak-anak muda ini berjumpa dengan saya untuk saya ceritakan. Betul, kamu nak masuk DAP, ada pelbagai tujuan. Tetapi saya minta anda mendapatkan perimbangan, keputusan yang adil mengenai the do and don'ts, good and bads of joining DAP. DAP ni macam-macam. Ada orang masuk sebab nak jadi ahli parlimen, nak jadi adun. Ada orang masuk nak jadi ahli majlis. Ada orang masuk nak jawatan dalam parti dan sebagainya. Tetapi sebelum anda menyertai DAP, saya rasa adalah wajar untuk anda mengetahui apa DAP sebenarnya dan lebih khusus lagi, apakah peranan Melayu dalam DAP yang dalam erti kata yang sebenar. Saya ni tuan-tuan, lebih kurang hampir 30 tahun bersama DAP. 10 tahun sebagai ahli semua hidup, kemudian dipecat. Tapi sebelum itu, saya dah terlibat dengan DAP ni sejak umur saya belasan tahun. Kerana saya adalah anak kepada arwah Ahmad bin Noor yang merupakan ahli parlimen pertama Melayu daripada DAP. Jadi saya banyak pengalaman. Saya juga adalah seorang pegawai khas kepada Ketua Menteri Pulau Pinang. Sebelah bilik saya siapa tahu? Jeffrey Chu yang baru-baru ni ditahan oleh SPRM atas kes terowong dan beliau duduk di sebelah bilik saya. Dia pegawai khas industri, saya pegawai khas Al-Ewan Melayu. Saya juga adalah penyelia kepada kilang fitnah DAP ataupun ubah kini dipanggil. Saya juga adalah timbalan pengerusi Biro Buruh DAP. Maknanya saya ni lama dalam DAP, banyak pengalaman dalam DAP. Jadi, kalau tuan-tuan nak masuk DAP ni, kena tahu apa matlamat dia. Kalau nak masuk, nak jadi adun, nak jadi wakil rakyat, ahli parlimen, saya boleh channel kepada siapa. Saya boleh bagi tahu siapa yang anda perlu berjumpa kalau nak jadi wakil rakyat. Kalau nak jadi ahli majlis, anda kena pergi kepada siapa untuk ahli majlis. Kerana kalau anda berjumpa dengan silap orang, anda mungkin tak dapat apa yang anda nak. Tetapi, kepada mereka yang nak masuk DAP ni, nak jadi ahli majlis ke, nak jadi wakil rakyat ke, nak jadi apa ke, saya nak bagi tahu kat sini lah. List dah panjang. List dah sangat panjang untuk orang Melayu dalam DAP. Peranan dalam DAP ni tak banyak. Kalau boleh, saya rasa dalam 5% paling banyak pula untuk Melayu berada dalam DAP ni. Dan kuota ni pun dah penuh sebenarnya. Saya tak nak sebut nama lah, kan? Tapi saya tahu list Melayu dalam DAP yang akan mendapat tempat pada PR15 yang dijangka diadakan pada bulan 3 tahun depan dah cukup. Jadi kalau anda masuk, anda teringin nak jawatan, bekerja-kerja untuk menjadi ahli majlis, wakil rakyat dan sebagainya, biar anda lupakan. Kerana list orang Melayu, senarai untuk orang Melayu dalam DAP dah penuh, dah panjang. Dan kalau anda masuk sekarang, anda kena tunggu PRU 16. Kod-kod lah. Masa tu, DAP nak konsentrate lagi pasal orang Melayu. Hari ni DAP sakan. Galak gila saya tengok nak kempen orang Melayu untuk masuk DAP. Sebab apa? Sebab nak repair image Melayu yang ada dalam DAP dan sering kali menggunakan nama bapa saya semata-mata untuk menunjukkan bahawa DAP pernah ada Melayu dalam DAP. Come on dah. Saya tak nak gunakan masa ini untuk saya menceritakan pengalaman bapa saya dalam DAP. Tetapi kesimpulannya yang saya dapat buat ialah sebelum arwah Ahmad Noor meninggal dunia, dia meminta saya untuk bekerja di Utusan Melayu Malaysia Berhad, sebuah syarikat akhbar milik UMNO. Saya tak rasalah kalau arwah nak saya dulu di DAP, dia nak suruh saya kerja dengan sebuah paper milik UMNO. Dan itu juga dah mencerminkan betapa arwah tidak mahu saya menyertai DAP
dan mahu saya kalau nak berpolitik, pilihlah parti lain. Okey, itu satu. Bab kedua ataupun seterusnya saya nak cerita hari ini adalah mengenai Pakatan Harapan. Kita dapat lihat hari ini Pakatan Harapan berpecah. Anwar Ibrahim sudah dilihat bukan lagi tokoh ataupun figura yang ingin ditunjulkan oleh Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri. DAP dengan Amanah lah lebih kurang lah, sama-sama dia orang lah, kan. Mereka dua ni satu parti sebenarnya, kan. Mereka ni nak Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi PM dan PKR tak nak. PKR nak Anwar Ibrahim juga jadi PM. Nampak gayanya dah berlaku pertembungan. Sebab apa? Sebab DAP dan Amanah percaya bahawa kalau Anwar Ibrahim diangkat sebagai calon untuk menjadi Perdana Menteri selepas PR15, sekiranya mereka memenangi PR15, maka undi Melayu untuk Pakatan Harapan akan menurun tak seperti yang mereka dapat pada PR14. Apa ni? Ingat tak? Dulu kamu menghadap Agong, kamu menonjolkan ataupun menamakan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Hari ini, tiba-tiba kamu tak nak pula. Kamu nak pula Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai PM dan akhirnya, akibat daripada pertembungan, perselisihan faham antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Anwar, nama Datuk Seri Syafiq Abdal pula naik jadi PM. Saya tak rasalah orang Melayu ataupun orang Semenanjung akan mengundi Pakatan Harapan kalau Datuk Seri Syafiq Abdal akan jadi PM. Yang pastinya sama ada mereka mahukan Datuk Seri Anwar ataupun Tun Mahathir Mohamad. Tapi yang pastinya PKR tidak akan bersetuju dengan cadangan ini dan ini telah membibitkan banyak perpecahan dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan yang ada pada hari ini bukan Pakatan Harapan pada PR15. Pakatan Harapan yang ada hari ini adalah sebuah pakatan yang dah pecah pun. Dah pecah belah sampai kan Khalid Samad boleh sound dekat Anwar, "Hey, kalau bukan kerana Tun Mahathir Mohamad lah, kamu masih berada dalam penjara." Adakah ini yang kita nak tengok berlaku dalam Pakatan Harapan? Inikah sebuah pakatan yang anda rasakan mampu untuk menjaga kita, mampu untuk menjaga Malaysia selepas PR15? Come on lah, kita kena buka mata sebab sepanjang 22 bulan yang lalu, Pakatan Harapan menunjukkan mereka tidak mampu untuk menjadi kerajaan yang baik. Dan andai kata Tun Mahathir Mohamad masih lagi PM semasa negara dilanda COVID, saya tak tahulah, sumpah seranah berapa banyak orang lah kerana tidak akan mendapat apa-apa bantuan kerana kononnya negara rugi, negara nak bankrupt, negara tak ada duit, negara dah muflis dan sebagainya. Dan ini akan disokong oleh Lim Guat Eng selaku Menteri Kewayangan yang kerja dia tak lain jual aset dan pergi minta bond samurai nak tambah hutang negara. Itulah fungsi Menteri Kewayangan bernama Lim Guat Eng yang bukan saja tidak dapat menunaikan janji manifesto, malah mereka memperbodohkan kita. Kononnya negara tak ada duit, negara dah habis duit dan nak muflis pasal OMDB, Sarawak pun kononnya nak muflis dalam masa 3 tahun lagi. Itulah prestasi buruk ataupun gambaran sebenar jika Pakatan Harapan dipilih lagi oleh rakyat untuk memenangi PR15. Ini yang kita tak dapat nak terima dan ini yang kita tak dapat nak hadap kalau Pakatan Harapan memenangi lagi. Justru oleh kerana saya sendiri mempromosikan kerajaan tanpa DAP, makanya walaupun Pakatan Harapan ini tidak berapa kuat, tetapi Kerajaan Perikatan Nasional juga janganlah buat benda-benda yang merapu tak tentu hala ni. Perikatan Nasional berdiri hari ini walaupun setelah hampir 5 bulan menjadi kerajaan, tidak mampu lagi untuk menjadi kerajaan yang kuat. Kita nampak itu. Majoriti di Dewan Rakyat tipis. Setiap kali adanya sidang Dewan Rakyat, kelang kabut. Kelang kabut, takut-takut usul undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin berlaku dan jika mereka menang dan terpaksalah Parlimen dibubarkan jika Tan Sri Muhyiddin mahu ataupun berlakunya pertukaran kerajaan dengan Pakatan Harapan ataupun kerajaan dengan DAP ini kembali berkuasa dan memerintah negara ini untuk saya tak tahu tempoh berapa lama lagi. Apakah ini yang kita mahukan? Justru itu, kita hendaklah bersikap bijak. Kita kena smart. Kita kena tahu bahawa tanpa DAP, insya-Allah negara ini akan menjadi negara yang makmur dan justru itu saya mengalu-alukan
tindakan SPRM baru-baru ini untuk membuka semula siasatan dalam kes terowong yang saya yakin mereka ada kes yang cukup kuat untuk mendakwa Lim Guan Eng yang ketika itu menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang untuk dibawa ke mahkamah. Sebab apa saya suka? Bukan saya nak sangat dia dipenjara dan sebagainya. Kerana dia sebelum ni bongkak dan sombong mengatakan DAP ni kerajaan yang bersih. Pakatan Harapan ni kerajaan yang bersih. Come on lah. Dulu kes Banglo. Sekarang kes terowong. Tu belum masuk lain-lain lagi tu. Yang kecil-kecil yang saya dah sebut sebelum ni. Apakah tindakan mempengaruhi pemaju untuk membeli tiket-tiket FRD, Farizidina itu tidak boleh dianggap rasuah? Dan banyak lagi lah sebenarnya kalau nak ceritakan. Saya tak nak campur urusan siasatan, SPRM dan sebagainya. Tetapi saya nak pesan kepada semua, kita kena terus ada. Kita kena terus berusaha mewujudkan kerajaan tanpa DAP. Kerana adanya DAP, kita akan menjadi masyarakat yang susah. Kerana DAP ni tidak lain kerjanya hanyalah menipu. Dan kepada Melayu semua yang masih nak sertai DAP, fikirlah banyak-banyak kali dan adillah kepada diri kamu sendiri. Jumpalah dengan saya untuk mendapatkan gambaran apa DAP sebenarnya, kalau nak tu, mana nak kena pergi dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. InsyaAllah, saya sekarang ni sibuk melakukan kerja sikit setelah COVID ni dah semakin kurang kesnya. Jadi, tapi saya akan tetap berusaha untuk membuatkan lebih banyak video untuk saya menjelaskan, untuk saya mempromosikan kerajaan tanpa DAP menjelang PR15 yang kononnya didakwa oleh DAP akan diadakan pada bulan 3 tahun depan. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.